Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar tuan-tuan dan perempuan sekalian? Alhamdulillah bersama kita pada malam ni di Tadabbur Center. Sebelum kita memulakan sesi perbincangan kita pada malam ni, yang dah masuk mohon untuk share kepada kawan-kawan. Kita tunggu sebentar ramai masuk, dan boleh war-warkan kepada adik-beradik kita, ahli keluarga kita. Moga-moga ramai yang akan dapat manfaat pada malam ini. Baik, kita akan memulakan perbincangan kita sebentar saja lagi. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan untuk ditanyakan kepada panel kita pada malam ni, boleh tinggalkan pada ruangan komen. Baik. Tajuk kita pada hari ini sangat-sangat menarik. Kalau kita melihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang apa yang kita bakal bincangkan pada malam ini, kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari ilham, dan strategi baru dakwah dengan merenung kepada langit. Bila Allah Ta'ala menyebutkan فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ, kemudian dia memandang dengan satu renungan kepada bintang-bintang. Dan begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam pada usia kanak-kanak sempat mengira dengan tepat jumlah bintang dan membezakan antara bintang biasa dengan bintang yang amat cerah. Seperti mana yang kita selalu baca dalam surah Yusuf, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, wahai ayahku, sebenarnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Apabila Quran mendatangkan isyarat-isyarat sebegini, memandang ke langit, melihat apa yang terdapat di langit sana, antaranya adalah bintang-bintang, maka ada satu hint yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, kepentingan untuk melihat kepada bintang-bintang ini. Adakah bintang-bintang ini boleh digunakan sebagai panduan dalam kehidupan, ataupun ia ada disiplin tertentu, ia ada kaedah-kaedah tertentu dalam kita menggunakan melihat kepada alam ini sebagai salah satu bentuk alat untuk membantu kehidupan. Jadi seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan maklum, di Tadabbur Center kita ada satu slot yang kita namakan sebagai Sembang Tadabbur bersama Profesional. Siri yang pertama kita berbicara tentang perkara yang melibatkan halal. Siri yang kedua kita berbicara tentang psikologi, bagaimana Al-Quran melihat aspek emosi dan sebagainya. Siri yang ketiga kita melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang madu lebah. Dan pada malam ini kita akan berbicara dan kita akan melihat bagaimana Al-Quran melihat angkasa lepas, khususnya kepada bintang-bintang. Jadi slot ini sebenarnya bertujuan untuk kita nak mengajak seramai yang mungkin saintis dan mungkin bakal saintis untuk mendekati kemukjizatan Al-Quran dari sudut sains. Kita namakan sebagai Al-Ijazul Ilmi. Sebab itu Al-Ijazul Ilmi ini merupakan uslubun fa'alun fi da'wati lil Islam. Merupakan satu kaedah yang berkesan untuk mengajak orang kepada Islam. Dan saya teringat apa yang disebutkan oleh Mahmud Syakir apabila beliau berbicara tentang at-tafsirul ilmi. Beliau mengatakan tafsiru ayil Quran bihaqaiqil ilmi la binadhariyatihi. Mentafsir ayat-ayat Al-Quran dengan fakta-fakta ilmiah, bukan dengan teori-teorinya. Jadi hari ini kita nak melihat fakta-fakta ilmiah, bukan berbicara tentang teori sahaja, tetapi bagaimana Al-Quran menjelaskan fakta-fakta ilmiah yang perlu kita fahami. Jadi untuk berbicara tentang topik kita pada malam ni, kita datangkan seorang tokoh iaitu Dr. Raihana binti Abdul Wahab, yang merupakan pensyarah di Jabatan Fiqh dan Usulnya, Al-Fiqh wa Usul, di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan kita tahu
Dr. Raihana penyelidikan utamanya adalah dalam bidang astronomi Islam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Ceria dan bersemangat pada malam ni. InsyaAllah. Okay, terima kasih kerana sudi bersama Tadabbur Center untuk berbicara tentang topik yang saya rasakan sangat penting dan mungkin jarang kita persembahkan kepada masyarakat awam. Baik, Doktor, untuk memulakan bicara kita pada malam ni, saya nak tanya sikit lah, mungkin di sudut latar belakang. Okay, sejak bila Dr. Raihana berminat dengan ilmu falak ni? Dan mungkin ada insiden ke, peristiwa tertentu masa kecil ke menyebabkan doktor jatuh cinta dengan ilmu ini. Mungkin ada orang yang begitu. Ada insiden tertentu pada waktu kecil yang menyebabkan dia rasa suka kepada bintang, suka kepada bulan. Mungkin doktor ada pengalaman tersebut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang bahagia Dr. Azrul sebagai moderator pada malam ini. Untuk menjawab soalan daripada Dr. Azrul yang pertama ni, bagaimana bermulanya saya berminat tentang ilmu falak kan. Sebenarnya saya masuk ke Akademi Pengajian Islam di Nilampuri sewaktu untuk memilih takhasus itu. Saya memang pilih syariah, tapi sebenarnya saya aim untuk syariah ekonomi kerana saya memang sekolah dari segi ekonomi dari sekolah dahulu kan. Kemudian bila saya lihat ada senior datang ke Nilampuri bincang tentang ada program falak syar'i ketika itu saya ketika itu masa tu belum lagi program astronomi Islam. Masa tu sarjana muda syariah falak syar'i. Jadi saya lihat kursus-kursus yang akan ditawarkan lah dalam takhasus falak syar'i tersebut. Saya seorang yang sangat minat dengan komputer, sangat minat perkara-perkara teknikal. Kan? Jadi saya lihat ada beberapa kursus tu, kursus perkomputeran falak. Jadi saya kata saya nak ambil falak lah. Mencabar sikit saya cakap. Saya suka benda yang kalau orang lain suka perkara tu saya tak nak. Saya akan cuba benda baru lah. Suka challenging lah. Dan bila tahun pertama tu saya pun register untuk takhasus tu ambil falak. Falak ketika tu kami 5 orang dan 5 orang perempuan ambil kursus tu. Kiranya kami batch yang keempat untuk kursus ni lah, sarjana muda syariah falak syar'i ketika itu. Jadi kalau belajar tu doktor, mengira waktu solat dengan arah kiblat tu, profesor saya tu ajar 5 orang je. Jadi kira macam tak laki lah kan, kalau salah terus ketuk je tangan kita kan, macam tu. So itulah macam mana bermulanya saya minat kepada ilmu falak. Dan bila saya masuk dalam sarjana muda syariah falak syar'i ketika tu, saya terus tahun pertama tu saya agak orang kata menyesal sebab susah kan, susah. Tapi saya ingat lagi kakak-kakak saya dan juga nasihat, kalau dah pilih tak boleh keluar. Maksudnya jalan terus. Jadi saya ambil pendekatan tu untuk terus meneruskanlah pengajian dalam falak syar'i. Jadi bila first semester tu boleh score, kita pun rasa okey lah, insyaAllah boleh teruskan. Saya selalu cakap dengan para pelajar, ilmu falak ni tak susah, cuma dia payah sikit. Payah sikit. So macam itulah latar belakang saya, macam mana saya dengan ilmu falak tu. Dan kemudian bila ada peluang untuk sambung study tu, sambung ke peringkat yang lebih tinggi, saya cubalah ambil peluang. Baik, maksudnya peristiwa yang tidak disengajakan jugalah bila ada senior datang
berbicara tentang apa nama ilmu falak ni kan. Itu menyebabkan kita kadang-kadang kita rasa suka, kita rasa seronok untuk belajar benda-benda tersebut. Mungkin benda baru menyebabkan kita tertarik ya. Ada satu lagi kerana ada program di Nilampuri ketika itu, tak silap saya dia adalah yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i di Malaysia. Sudah meninggal dah. Jadi dia menerangkan tentang ilmu-ilmu falak lah, bermula dengan dia bincang tentang ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan alam semesta, bintang, matahari. Jadi bermula dari situlah saya macam berminat dengan ilmu falak ni. Baik. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang kenapa Dr. Rayhana jatuh cinta dengan ilmu falak ini. Mungkin kita juga ada pengalaman, mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pengalaman suka kepada bintang, suka kepada bulan, boleh tinggalkan pada ruangan komen. Dan kita nak tanya sikit Dr. Rayhana, Dr. Rayhana kajian Dr. Rayhana dalam bidang PhD adalah berkenaan astronomi juga. Okay, mungkin boleh cerita sikit kepada penonton kita pada malam ni. Apa doktor tulis sebenarnya dalam tesis tu? Boleh dikongsikan. Saya sebenarnya kan saya cakap tadi saya suka perkara yang mencabar kan. Lepas tu saya decide untuk buat sebab minat kan, suka teknikal, maksudnya teleskop, programming, perisian, handling hardware semua. Jadi saya tak nak tinggal perkara tu, tapi dalam masa sama saya kena integrasikan dengan Islam lah sebab saya nak buat di Akademi Pengajar Islam. So saya buatlah tajuk berkenaan dengan proses kematian bintang menurut perspektif Islam dan astronomi moden. Kematian bintang proses kematian bintang. So perjalanan bagi saya secara jujurnya saya kuranglah berpuas hati dengan pencapaian saya semasa PhD tu, dan saya bertekad selepas PhD saya akan apa sahaja penyelidikan yang saya jalankan saya nak buat dengan sangat bersungguh-sungguh. Kerana saya rasa saya tak puas maksudnya masa tu saya banyaklah macam tak berapa orang kata nak kata macam ni sejujurnya saya tak puas hatilah dengan PhD saya tu sebenarnya. Saya rasa banyak kekurangan dan selepas saya habis PhD tu memang saya bertekad apa sahaja penyelidikan pada masa akan datang tu saya akan buat dengan bersungguh-sungguh lah. Itu normal doktor, buat PhD ni bukannya tanda kita tahu segala-galanya, dan itulah sebagai satu proses sebelum kita terjun ke dalam bidang penyelidikan kan. Saya rasa itu starting point untuk saya lebih untuk memperbaiki diri lagi. Cuma kajian doktor dari sudut outputnya apa? Outputnya sebenarnya dia lebih kepada teori lah. Saya lihat bagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian bintang itu dalam pentafsirannya, dan kemudian kita lihat juga dari segi data-data lapangan macam mana bintang itu mengalami proses kematian. Kalau bintang ni dia macam kita, dia hidup, dia lahir, membesar dan kemudiannya tua dan meninggal. Saya boleh cakap kitaran kehidupan bintang tu seperti kita. Cuma bintang ini dia macam kita tak tahu bila kita akan pergi kan, ditarik nyawa oleh Allah kan. Tapi bintang ini dia ada dua kategori. Kalau bintang itu saiz dia sama seperti matahari, dia ada perjalanan hidup dia lah, dia akan mati, proses dia tu lain. Kemudian kalau bintang tu lebih besar daripada saiz matahari, berjisim besar, dia punya proses dia lain. Kalau bintang ni lagi besar, proses kehidupan dia singkat. Kalau dia saiz dia seperti matahari, kehidupan dia, hayat dia panjang. Gitulah. Doktor mungkin boleh bagi sikit satu contoh nama bintang dan jangka hayat kehidupannya.
Okey, contohnya sekarang ni calon kepada bintang yang akan mati iaitu akan meletus sebagai supernova ya, sebab dia dah di peringkat supergiant, rate supergiant iaitu Betelgeuse. Betelgeuse. Sebabkan bintang ni dia hidup berjuta-juta tahun lah kan. Kalau kita nak tunggu daripada satu bintang tu lahir, membesar, kemudian mati, kita dululah yang pergi dulu kan. Jadi sebab itulah beribu-ribu bintang di langit itu Allah jadikan di langit tu untuk kita mengkaji kan. Daripada satu titik cahaya tu kita boleh kaji dan mengetahui apa sifat-sifat bintang tu. Mungkin minimum doktor jangka hayat yang doktor tahulah berdasarkan kajian minimum jangka hayat bintang 2 juta tahun. Oh, 2 juta tahun. Tak sempat lah kita tunggu Ya, kita memang akan pergi dahululah. Okay, menarik. Mungkin ada komen sini cakap, oh baru tahu rupanya bintang tu macam kita ada jangka hayat kehidupan. Jadi Dr. Azrul, inilah yang menyebabkan saya makin memahami apa dia dari ayat-ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran itu ya, bahawa bintang itu ada makhluk. Kalau kita lihat dalam ayat wa annahu huwar rabbus syi'ra kan, kenapa Allah bersumpah dengan bintang syi'ra? Bintang syi'ra ni adalah satu bintang yang sangat terang. Dia dari zaman kaum Nabi Lut, subhanallah, bukan Nabi Lut, daripada kaum Ad Mesir dah lama dah orang sembah dalam bintang Sirius ini. Sirius the brightest star dia sampai sekarang Sirius itu masih satu bintang yang orang kata cemerlang cahayanya di langit ya. Dia menjadi sembahan kepada kaum-kaum dahulu ya. Kenapa Allah bersumpah dengan akulah Tuhan kepada Syi'ra ini kerana bila manusia itu memerhatikan langit kan, macam kisah Nabi Ibrahim, kita tahu mencari macam mana kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhannya kan. Jadi di situ saya lihat wa annahu Allah kata akulah Tuhan kepada bintang Syi'ra ini kerana manusia ni bila dia kagum tengok bintang tu, dia rasa bintang itu yang berkuasa kan. Sehingga itulah yang saya rasa bila saya mengkaji lebih banyak dan bila saya memerhatikan langit malam itu lebih banyak saya dapat memahami lebih lagi lah tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang alam semesta. Betul, di komen kita ni Masya Allah macam-macam komen. Ada yang kata baru pertama kali dengar tentang jangka hayat bintang. Ada yang sebut tentang jarak usia tu berbeza dengan kita. Jadi saya rasa ilmu sebegini perlu disampaikan kepada masyarakat. Cuma kita perlu sampaikan dalam persembahan yang mungkin santai, yang mudah untuk difahami oleh masyarakat. Okey, jadi doktor, hari ini kita berbicara tentang ilmu falak. Dan ada juga orang tertanya apa beza ilmu falak dengan astronomi? Ada perbezaan ke ataupun ia sama? Jadi mungkin doktor boleh jelaskan perbezaan di antara ilmu falak tu dengan ilmu astronomi dan penting ke ilmu ni untuk kita ataupun orang yang takhasuss bidang ni saja yang perlu tahu. Silakan. Okey, sebelum tu boleh ke saya nak minta admin untuk tunjuk saya punya slide tu sebab saya ada admin atau presenter untuk tunjukkan slide supaya bila saya sebut tentang bintang apa semua kan, apa langit malam saya harap pendengar dan yang menonton ini dapat bayangan apa sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan. Baik. Tuan-tuan, kalau nampak skrin ni, slide ni tolong komen pada ruangan komen. Kalau tak nampak pun bagi tahu. Saya dah nampak slide ni. Kalau tak nampak, tolong bagi tahu pada ruangan komen. Takut nanti kami shock sendiri kat sini. Kalau nampak, tolong tinggalkan pada ruangan komen.
Okey, alhamdulillah nampak. Okey, Dr. Rana silakan. Okey, boleh pergi ke slide ke pertama sekali saya nak inilah berterima kasih kepada pelajar saya lah, bekas pelajar saya Nur Fatin Adiman, kerana dia banyaklah bantu saya untuk saya letakkan foto-foto hasil daripada cerapan dia. Okay, next. Saya sebelum kita pergi lebih jauh Dr. Azrul, saya ingin berkongsi bahawa antara yang menyebabkan saya sentiasa sentiasa meneruskan dalam kajian falak ini ataupun astronomi ini, walaupun agak payah sedikit, kerana ayat ini dari surah Ali Imran ayat 190, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Selagi mana kita mampu untuk mengkaji dan berfikir, di situlah kita cuba untuk mendalami ilmu falak ini. Okay, next. Satu lagi ayat yang mana bila saya duduk memerhatikan bintang-bintang di langit kan, ini adalah salah satu ayat yang sangat signifikan. Iaitu Allah sebut dalam surah Qaf ayat 6, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai cacat celah sedikit pun. Ayat ini mengajak bukan saja para orang kata bukan saja ahli astronomi, ahli falak itu sekali, tapi kepada manusia seluruhnya, kerana Allah sebut dalam surah Qaf ni ayat 6 ni, tidakkah kita ni melihat langit yang ada di atas kita ni, yang Allah dah jadikan tanpa satu cacat celah pun. Inilah saya nak ajak semua masyarakat kita untuk sekali-sekala pandanglah di langit itu apa yang ada. Okay, next. Okay, ini berbalik kepada soalan Dr. Azrul tadi. Sebenarnya ilmu astronomi ni ataupun falak ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian kita sebagai manusia sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa, apa pentingnya ilmu astronomi ni. Tanpa kita sedari bahawa sebenarnya sehari-hari kita memerlukan ilmu astronomi ni untuk kehidupan kita. Jadi disebabkan kita ni kurang untuk pendedahan, kurang menyedari bahawa apa aplikasi ilmu ini dalam kehidupan, jadi kita tak tahu penting ke ilmu astronomi ni, penting ke? Okay, adakah ahli astronomi je yang kena kaji? Okay, next. Okay, jadi di sini saya nak menjawab apakah ilmu falak, adakah ilmu falak atau astronomi tu berbeza? Okay, dari definisi ilmu falak ini, kalau kita ikutkan, dia adalah ilmu tentang pergerakan jasad-jasad samawi seperti matahari, bulan, bintang, planet, galaksi dan apa sahaja yang ada di langit tu kita panggil jasad-jasad samawi. Okay, sebabkan ilmu astronomi ni ataupun falak ini dia dikenali sebagai Queen of Science, sebab ilmu ini menjadi titik tolak kepada orang untuk mengkaji lebih lagi terhadap sains itu. Jadi kalau Al-Biruni, Abu Raihan Al-Biruni, seorang tokoh falak ataupun astronomi pada zaman Middle Ages itu, mengatakan bahawa ilmu falak ini adalah jisim yang bulat. Jisim yang bulat ataupun sfera beredar di tempatnya. Dia dinamakan falak kerana berputar dan beredar menyerupai gulungan benang. Satu benang. Jadi falak itu ataupun jamaknya aflak, kalau ikut Ibn Manzur mengatakan bahawa ia adalah orbit atau tempat beredarnya jasad-jasad samawi, iaitu jisim-jisim langit tadi. Okey, jadi nama kalimah falak ini menurut orang Arab adalah merujuk kepada sesuatu yang berputar. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya, perkataan falak pada ayat 33 kan, surah Yasin ayat 40 ada sebut kullu fi falakin yasbahun. Okey, jadi bagi saya falak ataupun astronomi itu sama. Cuma bila kita sebut
falak syar'i dia lebih khusus kepada yang berkaitan dengan ibadah kita lah, sebagai penetapan puasa, hari raya, Aidil Adha, waktu solat, arah kiblat, itulah yang biasa, yang well known lah bila orang kata falak syar'i tu, dia lebih khusus lagi. Tapi hakikatnya falak itu adalah astronomi juga al-falak. Ada juga yang mengatakan bahawa ilmu falak ini didefinisikan sebagai ilmu al-hay'ah. Hay'ah, ada jugalah. Okay, ini untuk menjawab persoalan yang Dr. Azrul tanya. Okay, doktor, tadi macam saya tanya juga sejauh mana penting ilmu falak ni untuk terutamanya masyarakat awam, kepentingan tahu ilmu falak ni, ataupun dia khusus untuk orang yang takhusus dalam bidang ini sahaja? Ilmu falak ni banyak kepentingan dia. Antaranya adalah kalau kita sebagai Muslim tu, kalau kita untuk menentukan puasa, raya, arah kiblat, asas lah untuk kita mendirikan solat. Sebab kita ni di Malaysia ni, kita dah, orang kata dah disediakan. Betul? Cubalah satu hari kita pergi luar negara, ataupun kita pergi tersesat dekat hutan ke, macam mana kita nak tentukan kita nak solat macam mana, arah kiblat kita. So bagi saya asasnya arah kiblat tu adalah perkara asas lah, sebab kita nak dirikan solat kan sebagai Muslim. So saya mulakan mukadimah saya tadi dengan kisah Nabi Ibrahim yang cari ilham dan juga strategi dakwah melalui renung ke langit. Sejauh mana renung ke langit itu boleh membantu manusia dari sudut kehidupan selain daripada yang Dr. Raihana sebutkan tadi? Okey. Tapi kita nak lihat sebenarnya ada orang tengok ke langit kemudian pergi jauh mengelamun tidak tahu ke mana. Ada orang yang melihat ke langit berfikir tentang alam, ada orang, maksudnya cara berfikir yang berbeza-beza. So macam mana cara untuk kita melihat langit, melihat bintang, dan itu sebenarnya yang diajarkan oleh Al-Quran. Mungkin doktor boleh komen sedikit. Boleh admin Tadabbur Center share slide saya seterusnya biar kita nampak kan apa sebenarnya. Okey, ini Dr. Azrul. Okey, dulu kita lihat dengan mata kita, melalui mata kasar kita je, tak ada teleskop ni. Jadi manusia ni zaman purba ni lihat bintang-bintang di langit ni. Saya nak relate dengan soalan Dr. Azrul tadi. Melihat bintang-bintang di langit tu, dia berfikir, oh maknanya semua jasad-jasad samawi ni bergerak mengelilingi kita lah kan, sebab dia nampak terbit dan terbenam ya. Okey, jadi kita hanya, kalau kita tanpa bantuan alatan optik kita hanya dapat lihat tu lah matahari terbit dan matahari terbenam. Malam kita hanya dapat melihat beribu-ribu bintang di langit itu, dan tak ada beza pun yang mana satu bintang, yang mana satu planet. Jadi bertitik, sebab itulah kita kata astronomi ni queen of science tadi. Sebab daripada memerhatikan langit lah masyarakat purba itu, orang Arab, sama juga orang Arab jahiliah, menyediakan takwim dia, perubahan musim dia, daripada perhatikan langit tu jugalah kita berfikir macam mana pernah tak kita berfikir, kita lihat kenapa langit tu biru? Pernah tak anak-anak ada tanya? Okay, simple things anak-anak tanya, kenapa bulan tu asyik ikut kita je? Anak-anak suka tanya kan? Saya rasa soalan anak-anak itu itulah dia question dia punya soalan itu untuk dia tahu lebih lanjut. Macam kita, saya yakin masa kecil pun kita berfikir semua tu. Kita nampak titik-titik di langit tu, apa yang kita fikirkan. Jadi next slide, saya ada okay. Jadi kan sebenarnya
kalau kita lihat, kita go back balik kepada Al-Quran itu, bila kita kaji ataupun kita baca Al-Quran, ayat-ayat berkaitan dengan bintang, sebenarnya ayat-ayat yang berkaitan bintang ni menerangkan ciri fizikal bintang tu dan apakah peranan bintang tu kepada kita. Kedudukan bintang di langit itu sebenarnya memberikan satu sistem pada kita. Nilai masa ataupun nilai waktu. Sebenarnya kenapa kita boleh guna kita boleh ada GPS yang tepat. Bagaimana sistem latitude longitude kita, arah kita ni dengan tepat sebenarnya daripada bintang. Dan juga bintang ini ada nilai cahaya. Jadi macam saya sebutlah daripada kajian PhD saya tu, saya kaji spektrum cahaya bintang. Daripada spektrum cahaya bintang tu kita tahu dia ada memberi nilai suhu, nilai umur dia, nilai suhu, nilai warna, dan semua itu menunjukkan kitaran kehidupan dia. Dan kemudian bila kita tahu cahaya bintang, cahaya bintang juga ada beza. Macam mana kita nak bila orang kata itu bintang, saya cakap tak, itu planet, kan? Macam mana nak kenal, kan? Sebab bintang tu dia twinkling. Sebab ada kena masuk dekat atmosfera kita, twinkle little star, bintang twinkling. Kalau kita lihat planet tak bagi twinkle, tak ada twinkling tu, tak ada. Bintang planet dia ada cahaya dia, kalau lihat cahaya dia sangat statik. Cubalah perhatikan, cuba bezakan, ada bintang ni ada nampak twinkling, twinkle little star. Tapi ada satu cahaya ni dia tetap je. Okay? Saya cakap, itu Jupiter, saya cakap. Dengan kalau orang tanya kan, itu bintang warna oranye tu. Tak, tu Marikh, saya cakap. Kita dapat beza. So dengan memerhatikan langit ni kita dapat membezakan cahaya, sifat cahaya fizikal tu sendiri. Okay, next. Okay. Ini antara perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sebab kita sekarang ni ada GPS, Dr. Azrul. Kita terlalu depend dengan GPS. Katalah suddenly sistem GPS kita tak ada kita nak buat macam mana, kita tak tahu ke arah, kan? Inilah yang manusia zaman dahulu perhatikan, iaitu salah satunya buruj, bintang di langit itu peranannya memberikan arah di daratan ataupun di lautan. Itu surah tak silap saya surah An-Nahl ayat 16. Mungkin Dr. Azrul boleh betulkan saya lah kalau saya silap. Okay, bahawa bintang itu adalah sebagai petunjuk di daratan ataupun di lautan. Jadi kalau kita lihat antara bintang yang sangat penting dalam penentuan arah kita yang boleh kita gunakan adalah bintang Polaris. Bintang Polaris ni dia duduk dekat, kalau kita lihat buruj yang saya tunjuk ni, buruj biduk ni. Buruj biduk ni ataupun dalam bahasa Arab dia panggil bintang Qutbi, bintang kutub, bintang kutub. Dia menunjukkan arah utara benar. Sebenarnya GPS ke kompas ke dia menunjukkan arah utara magnet, ada lari sikit. Jadi utara ni kalau kita lihat bintang Polaris ni, kalau kita kenal lah cam buruj beruang besar dengan beruang kecil, Big Dipper dengan Small Dipper ni, kita dapat kenali Polaris. Dan menariknya Dr. Azrul, bintang Polaris ini dia ikut kedudukan latitude kita. Okay. Berapa latitude Kuala Lumpur? 3 kan? 3 darjah. Kalau pergi Kelantan mungkin latitude dia 5-6 darjah, kan? So ketinggian kita akan nampak Polaris itu mengikut latitude kita. Ini jugalah tanda bahawa bumi ini sfera dan bumi ini berputar pada paksinya. Sebab apa? Sebab kalau bumi ini rata, kita akan lihat bintang Polaris ni tak ada different lah, tak ada beza dengan setiap tempat. Tetapi setiap tempat ni di hemisfera utara tinggilah, kita nampak kalau di kutub utara bintang Polaris tu sentiasa berputar dekat
kepala, atas kepala dia. Okay, macam kita ikut latitude, kedudukan latitude ni. So daripada sinilah sebenarnya penting sangat-sangat kita memerhatikan langit ini. Kalau kita tak perhatikan langit ini, banyaklah teori-teori yang macam tadilah bumi rata apa semua kan. Sebab kita hanya membaca tekstual, kita hanya melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan kita lihatnya dalam bentuk tekstual lah, tanpa melihat observation kan. Sebab Allah suruh kita lihat tadi, tidakkah kamu melihat apa yang kami telah ciptakan kan. So di sini antaranya Buruj Polaris ya. Okay, kalau orang US panggil Big Dipper, Little Dipper, Great Britain panggil lain, orang Jerman panggil lain, tapi dalam katalog bintang ataupun biasanya dalam map, sky map tu dia akan letak nama Ursa Major dengan Ursa Minor. Okay, next. Saya nak tunjuk bintang apa bintang-bintang di langit lagi. Okay, inilah bintang Polaris pun ihsan daripada Fatin Ngadiman. Kita lihat ya. Ini bukti bahawa bumi ini berputar pada paksi dia, bumi ini sfera. Kita lihat, kita buat star trail ya, jejak bintang. Yang mana bintang-bintang ni yang lain mengelilingi bintang Polaris tu tadi. Okay, ini bukti ya, kita biasanya kalau nak buat star trail ni kita akan letak kamera tu expose kamera lebih kurang 1 hingga ke 2 jam lah. Dan sangat cantik lah hasil daripada Nur Fatin ni. Saya pernah saya buat star trail untuk Polaris ni. Masa tu saya buat kajian di Pantai Melawi, Kelantan ya. Banyak sangat gangguan lah. Tapi hasil foto Fatin ni kita nampak bentuk bahawa semua bintang-bintang tu beredar ya. Dan inilah bukti bumi berputar pada paksinya. Okay, next. Kata sebut tadi tentang flat earth tadi kan. Mungkin boleh bagi tips sikit macam mana kita nak berhadapan dengan golongan-golongan flat earth ni, sebab kita jenuh kita bagi jawapan, kita bagi fakta dan sebagainya, tapi masih dengan keadaan begitu. Sains di sudut ilmu falak, macam mana kita nak terangkan? Macam saya sebut tadilah, antara buktinya adalah dia perhati tak perubahan bintang Polaris. Sebab saya jumpa ramai yang golongan flat earth ini memang tidaklah, kita tak boleh nak ubah pemikirannya. Cuma apa yang kita boleh beri adalah ilmu. Saya kata cubalah duduk perhatikan langit. Bila kita perhatikan langit tu, kita akan merasai macam saya pernah baring duduk kat Pantai Melawi tu. Kita dapat lihat bahawa bumi seolah-olah saya bergerak lah. Kita dapat rasakan pergerakan tu. Dan kita lihat bintang-bintang beredar, terbit dan terbenam. Satu lagi, kalau banyaklah bukti-bukti tu. Saya cakap bila ilmu falak ini adalah bukti-bukti kebesaran Allah yang perlu dilihat. Dia tidak boleh dibaca dalam bentuk kontekstual, dia perlu dialami. Itu baru kita akan dapat hasilnya. Saya teringat Dr. Azrul, antara benda antara satu kajian yang amat besar lah yang dilakukan adalah tentang kajian perubahan waktu solat subuh di Malaysia tu. Antara bendanya saya teringat ayat tentang berkenaan dengan waktu subuh waktu subuh ini seperti bernafas tu. Dan bila kita kaji kan, bila kita duduk di lapangan dan mengkaji perubahan macam mana daripada pertukaran siang dan malam itu benarlah apa yang disebut dalam ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu, bahawa siang dan malam ini seperti nafas yang terkeluar. Perubahan siang dan malam ni tidak berlaku sekelip mata, tukar. Tetapi dalam keadaan yang beransur-ansur seperti kita bernafas. Jadi itu, sebab itu saya cakap kita perlu, bila kita baca ayat Al-Quran tu kita okey, tapi bila kita alaminya, kita mengkajinya, itu benar-benarnya lagi merasai bahawa kita tiadalah apa-apa dan Allah itu maha berkuasa. Maka
benarlah manhaj seperti manhaj yang Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya, dan macam mana Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya lah. Okay, next saya rasa saya ada nak tunjuk satu lagi bintang. Okay, ini bintang ya. Bintang ni adalah bintang yang senang kita dapat lihat di Malaysia. InsyaAllah pada Disember March. Okay, kita dah ni Disember March, lepas maghrib tu insyaAllah lah ada. Okay, buruj berlantik. Tapi saya selalu panggil, saya selalu gunakan namanya adalah Orion yang bermaksud pemburu. Orion ni nama dari Greek lah. Jadi buruj berlantik ataupun Orion ni kita boleh lihat dia punya belt dia tu, kat tali pinggang dia ada 3 titik tu, 3 bintang yang straight tu di bahagian belt dia tu. Itu kita boleh gunakan untuk menentukan arah kiblat kita lah di Malaysia. Itu kita boleh gunakan. Okay, ikut mitos dia panjang lah cerita kenapa nama dia Orion pemburu kan. Cuma inilah yang kita boleh perhatikan, dan buruj ni adalah yang senang dicam di langit malam Okay, next ada satu lagi buruj yang paling simple, iaitu kita namakan dia Southern Cross ataupun buruj pari lah orang Malaysia panggil, orang Melayu panggil buruj pari. Okay, kat sini kalau kita hilang arah lah dalam satu tempat dekat pergi hutan ataupun pergi mana-mana ke, kita hilang arah, tengok ada buruj yang macam layang-layang ni, ada 4 tu. Itu tunjukkan arah selatan. Kalau kita kenal tadi buruj Big Dipper tadi dengan Small Dipper, Little Dipper tadi, buruj biduk tadi, kita tahu itu arah bertentangan maka kita tahu itu utara, kita tahu mana selatan dan mudahlah untuk kita mencari arah, menentukan arah kita lah kalau kita tersesat. Okay, next ada satu lagi bintang. Okay, ini bintang kalau saya pergi buat observation dekat Pantai Melawi tu, sebelum pukul 4 pagi tu, selalulah 4 pagi pukul 4 lebih lah. Okay, ada dekat bahagian hemisfer bahagian selatan tu, kita akan nampak lah dalam bulan biasanya bulan berapa bulan 6 lah, bulan 6 ada buruj Scorpio daripada ekor Scorpio ni, buruj Scorpio ni, ekor dia tu saya suka cari, itu Scorpio. Okay, daripada Scorpio tu kita nampak galaksi yang kita duduk sekarang, iaitu Milky Way ataupun galaksi Bima Sakti. Okay, so saya suka tengok Milky Way dan saya suka sangat tengok Milky Way ni. Dia sangat membeli mata kita sebab Milky Way ni boleh tengok, tak perlu guna teleskop, guna mata kasar sahaja. Sebab Milky Way ni dia macam kalau ikut Greek tu dia dinamakan susu Hera yang tumpah lah kan. Tapi saya suka tengok Milky Way ni, saya merasakan bahawa subhanallah banyaknya bintang-bintang yang mana kita ni duduk di lengan, kita nampak Milky Way tu begini macam tangan saya ni begini, kerana sebab kita duduk dekat lengan dia. Kita lah berada dalam Milky Way, dan dekat Milky Way ni ada berjuta bilion bintang yang ada bintang-bintang yang lain yang boleh kita kaji. Dan saya suka sangat tengok Milky Way ni kerana Milky Way ni sangat membeli mata kita lah. Dia macam awan tapi dia adalah bintang-bintang. Kemudian kalau boleh cam buruj Sagittarius dia ada satu bentuk pula macam teapot, macam teko tu yang teko tu, itu pun menarik minat kita untuk melihatnya. Okay, ada satu lagi yang sangat membeli mata saya. Next, ada satu lagi. Okay, ini masa saya buat kajian waktu solat subuh tu, ni dah subuh lah, dah subuh lah, nampak kan cahaya, sebab cahaya tu
Dah terbit dah Fajar Shadiq ni. Okey, jadi ada Venus, ada planet Zuhrah dan juga ada satu kelompok bintang iaitu dipanggil Seven Sisters. Orang Melayu panggil bintang 7 Jula Juli. Okay. Tanpa teleskop pun bintang-bintang ni menarik. Kenapa lah bintang ni ada yang boleh membentuk bentuk pattern, tapi ada satu bintang ni dia duduk berkumpul begitu. So dia sangat menarik lah mata kita. Saya suka perhati sambil buat kajian tu, saya suka perhati tentang apa bintang-bintang yang ada. Dan sepanjang saya buat kajian ni, kita dapat lihat lah, okay, bintang ni daripada pukul berapa dia sebab ini arah timur terbit dia baru nak terbit. So slowly hilang dan beransur-ansur tu. Kita nampak lah di situ pergerakan bintang-bintang di langit. Okay, next. Foto tu tadi ihsan daripada rakan penyelidik saya, Muhammad Rizwan Taha. Ini foto daripada Nur Fatin juga. Dia buat kajian di Balai Cerap Negara, tak silap saya, Langkawi. Tu ada Seven Sisters. Seven Sisters ni Dr. Azrul pun ada isu juga di kalangan masyarakat kita tahun lepas. Seven Sisters Suraya. Dalam kalau Dr. Azrul melihat pentafsiran ayat-ayat yang berkaitan bintang, banyak mufasir sebut tentang Suraya, menterjemahkan An-Najmu tu, terutama ayat pertama dalam surah An-Najmu tu merujuk kepada bintang Suraya. Bintang Suraya tu ataupun dalam bahasa Jepun orang Jepun panggil dia bintang Subaru. Kereta Subaru tu, cuba perhati dia punya logo, Seven Sisters. Okay? Seven Sisters. Okay, kereta Subaru tu mesti orang tak perasan. Okay, atau dan satu lagi Dr. Azrul, bintang Suraya ni kita panggil dia Pleiades, Pleiades. Bintang Pleiades ni pun sama. Banyak masyarakat kaum zaman jahiliah dan masyarakat awal kita ni, tamadun awal kita menyembah bintang Suraya ini. Tapi bintang Suraya ini menunjukkan pada masyarakat Arab bintang Suraya ni menunjukkan nilai waktu, perubahan waktu. Bila terbit atau terbenamnya bintang Suraya ini memberikan nilai waktu, perubahan musim kepada masyarakat Arab. Tu kita boleh lihatlah dalam beberapa mufasir menyebut tentang bintang Suraya ni. Okey. Ada lagi tak pasal bintang? Okey, kalau kita mapping dekat langit tu, inilah buruj-buruj yang ada. Sebab kita tak selalu perhatikan bintang-bintang di langit tu, bentuk-bentuknya. Ini sumber daripada Balai Cerap Teluk Kemang. Okay. Jadi kita akan lihatlah beribu-ribu bintang di langit tu, ada pattern dia, terbit dan terbenam dia. Okay. Next, ada bintang. Okay. Saya berhenti kat situ dulu. Ada soalan? Okey, sangat-sangat menarik doktor Dan saya pun terkepil-kepil mata sebab apa? Ni pertama kali jugalah sebenarnya melihat secara spesifik bintang-bintang yang doktor terangkan tadi. Cuma doktor nak yang bersama dengan kita pada malam ni ramai ibu ayah ni. Okay, macam mana kita nak terangkan dekat anak-anak kita tentang ilmu falak ni dengan cara yang mudah? Ada tak mungkin kaedah ataupun tip lah, mungkin doktor boleh bagi saranan kepada semua penonton pada malam ni? Okey, antara perkara yang saya boleh sebab saya pun ada anak-anak yang kecil kan, tak kecil lah, dah sekolah rendah kan. Anak-anak ni cuba kita bawa pergi memerhatikan langit ni. Dan saya nak sarankan kepada ibu bapa bawalah anak-anak ini ke balai-balai cerap di Malaysia ni. Ada balai cerap Al-Khawarizmi di Melaka yang boleh masuk, boleh bolehlah guna teleskop guna teleskop, boleh tengok planet. Balai Cerap Teluk Kemang boleh lihat yang ini terbuka kepada orang awam. Planetarium banyak.
cubalah bawa anak-anak kita, ataupun kalau guru saya suggest, saya cadangkan guru-guru bawa anak-anak kita ini pergi ke balai-balai cerap ni lah, yang ada orang kata ada memang dibina untuk pendidikan untuk pendidikan Mungkinlah balai cerap negara tu khusus untuk penyelidikan lah kan, tapi banyak lagi balai-balai cerap yang yang memang khusus untuk pendidikan anak-anak kerana apa, antara yang benda yang menarik kalau kita anak-anak kita tanya, antaranya macam mana pelangi terjadi. Okay. Tadi anak saya tanya, sebab ada keluar sekejap tadi, anak saya tanya tentang kenapa kenapa waktu maghrib cahaya matahari tu warna orange. Warna orange. Okay? Okay. Kenapa dan saya pun teranglah, matahari ni walaupun dia dah terbenam, bila dia terbenam, dia masih ada refraction lah. Saya cakap refraction tadi. Terangkan sikit-sikit lah pada anak-anak. Kemudian saya rasa yang paling penting kita bawa anak-anak kita ni kalau pergi tengok kat pantai, cuba perhati matahari terbit, matahari terbenam untuk tarik minat anak-anak ni. Dan saya rasa antara benda yang saya nak ajak semua ibu ayah ataupun semualah masyarakat kita, kalau tak ada PKP, tak ada lockdown semua ni, kalau ada kesempatan, pergilah melihat proses mencerap anak bulan. Itu pun salah satu kita boleh menarik minat lah masyarakat kita terhadap ilmu falak dan ilmu astronomi ni. Baik, tip yang sangat menarik daripada doktor tadi. Okay, banyak tempat-tempat yang boleh kita bawa anak-anak kita, dan mungkin kalau keluar malam-malam tu boleh tunjukkan ke langit kan, terang sedikit sebenarnya. Tapi lah kalau kita jahil tentang bintang-bintang, susah juga nak terang doktor kan. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin tuan-tuan pertama kali mendengar tentang tajuk yang kita bincangkan pada malam ni. Bagi saya satu perkataan untuk menunjukkan perasaan tuan-tuan dan puan apabila mendengar apa yang dilontarkan oleh Dr. Rehana tadi. So, tinggalkan pada ruangan komen. Baik, doktor. Ada tak buku-buku rujukan mudah lah untuk kita nak jadikan sebagai panduan, nak cerita kat anak ke, nak cerita dekat cucu ke? Mungkin ada buku-buku yang boleh kita sarankan kepada penonton yang sedang melihat kita pada malam ni. Okey, tak silap saya boleh buka dekat laman web Institut Terjemahan Negara ITBNM. Kat situ ada beberapa buku, antaranya adalah perspektif baru sistem suria, adakah hidupan lain di planet lain, dan beberapa lah, tak silap saya type je Google ITBNM sistem suria, insyaAllah ada keluar. Dan saya rasa itu adalah buku yang simple lah untuk dibacakan kepada anak-anak, dan dalam bahasa Melayu lah. Okey. Sebenarnya Dr. Azrul, saya ada beli beberapa buku di Book Access. Saya lihat masyarakat barat, orang putih lah kita kata, mereka sangat simple buat buku yang sangat simple untuk anak-anak kita. Buku yang sangat simple untuk anak-anak, dan dia buat macam workbook untuk anak-anak kita perhatikan. Contohlah paling simple je, saya rasa semua orang boleh buat selain daripada tengok matahari terbit dan terbenam, adalah fasa-fasa bulan. Kita catat fasa-fasa bulan tu apa berlaku, dan inilah yang dibuat antara workbook. Saya tengok workbook sains yang orang barat buat adalah memerhatikan fasa-fasa bulan. Kenapa fasa-fasa bulan tu daripada sabit kepada half moon, kemudian separa penuh, bulan purnama, full moon. Dari situ catat hari ni hari keberapa. Dan inilah sebenarnya kalau kita ajak anak-anak kita perhatikan bulan, perubahan daripada bulan ni, di situ akan lahir scientific punya method tu.
pemerhatian, uji kaji, uji kaji, dia uji. Okey, itu buku bahasa Melayu lah. Buku bahasa Inggeris ada, Doktor? Mungkin ada buku bahasa Inggeris sangat banyak. Okay, antaranya adalah saya tunjuk buku-buku koleksi buku saya. Ini antaranya. Apa tajuknya? The Stargazer's Handbook. Oh, okay, Stargazer's Handbook. Okay, buku ni pun simple. Dia banyak terangkan tentang buruj-buruj tadi lah. Buruj-buruj peta langit. Boleh dapatkan di mana tu, Doktor? Book Access. Book Access, okay. Book Access sangat murah lah. Sangat murah. Boleh dapatkan di Book Access, so tapi jangan tanya Tadabbur Center lah, ada jual tak buku tu. Kita jual buku tu. Ini pun ada satu lagi, buku simple, Stargazing, The Essential Guide to Astronomy. Ini pun buku bagus lah. Dia terang tentang bintang dan sebagainya, planet. So ini buku yang tak orang kata apa, banyak gambar lah. Baik, Doktor. Tadi saya tanya kan, saya minta penonton kita untuk nyatakan perasaan mereka bila dengar pertama kali kan. Ada yang kata subhanallah, amazing. Ada yang kata jatuh cinta. Ada yang kata terharu. Ada yang kata dah lama tak belajar tentang ilmu falak ni. Masya Allah. Maksudnya masyarakat kita mendambakan ilmu-ilmu sebegini. Cuma kita kena perbanyakkanlah kot slot-slot sebegini supaya orang ramai tahu bahawa belajar ilmu falak seperti yang Doktor kata tadi, dia tidaklah susah, tapi dia payah sikit je. Betul? Payah sikit je. Payah sikit saja. Baik, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan sekalian, kalaulah kita adakan sesi lagi dengan Dr. Rayhana, apa tajuk ataupun topik yang nak kami utarakan? Sila tinggalkan pada ruangan komen. Baik, Doktor, balik kepada perbincangan kita. Sentuh sikit tentang zodiak. Kepercayaan orang tentang zodiak ni, ada yang kata bila tengok Sagittarius ni ciri-cirinya macam ni. Adakah itu cara melihat yang betul dan bagaimana kita nak jelaskan kepada masyarakat? Okey, kita balik kepada definisi astronomi tadi. Okey, astronomi ni berbeza dengan astrologi. Okey, cuma saya tak ingat lah, saya ni kurang sikit daripada ingat matan-matan hadis ni. Nabi larang kita membuat ramalan, iaitu ilmu astrologi ni lah. Ilmu astrologi ni kita panggil ilmu tanjim lah, tilik nasib, kita meramalkan sesuatu. Jadi bagi saya, kita tinggalkanlah kepercayaan kita terhadap horoskop ini sebab Nabi sebut kamu jangan percaya hujan itu datang disebabkan bintang sekian-sekian, bukan disebabkan bintang, tapi disebabkan oleh Allah lah, Allah yang turunkan hujan tu. Betul. Relate juga dengan horoskop tadi, kepercayaan tentang ilmu-ilmu astrologi ni. Kalau kita lihat dengan adanya larangan daripada Nabi ni, barulah terpisah, memang sangat terpisah ilmu berkaitan dengan astronomi dan juga astrologi. Ilmu tanjim dengan ilmu astronomi ataupun ilmu falak itu. So benda-benda yang bersifat ramalan ni kita tinggalkan, dan itu bukanlah, orang kata itu bukanlah seperti mana ayat-ayat Allah kan, ayat-ayat Allah untuk perhatikan, untuk kita berfikir. Tadi daripada cahaya satu titik cahaya bintang tadi ada umurnya, kita tahu jaraknya, daripada jarak tersebut baru kita tahu bahawa bagaimana alam semesta ini, luasnya alam semesta ni. Kita baru bintang-bintang, saya cerita tadi, baru bintang-bintang yang kelihatan di langit, belum lagi kita lihat kepada galaksi yang saya tunjuk tadi, baru Milky Way, belum lagi galaksi Andromeda, belum lagi dekat buruj ni. Daripada kalau kita ada teleskop yang lebih besar, maknanya benda yang lebih jauh lagi kita boleh lihat dengan mata kita. Kita akan lihat bahawa contohnya macam Orion Nebula, tempat-tempat yang mana bintang-bintang baru nak lahir kan, macam mana berkumpul cahaya-cahayanya tu berbeza-beza. Ada yang warna merah, ada yang gumpalan awan bintang tu, nebula itu ada warna merah, ada warna menarik mata kita untuk kita kaji lebih dalam lagi.
Ya. Maksudnya kena bezakan lah antara ilmu astrologi dengan astronomi. Dua ilmu yang berbeza. Sebab orang dengar astrologi, astro tu kan, melihat ia adalah satu ilmu yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian kena bezakan antara ilmu astrologi dengan ilmu astronomi. Doktor, banyak sangat soalan sekarang ni yang yang tertera dekat ruangan komen. Kita akan ambil satu persatu, doktor. So minta tolong pihak admin untuk tunjukkan soalan-soalan yang telah dilontarkan oleh penonton kita pada malam ni. So bila banyak soalan tu maksudnya orang ramai minat lah. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Untuk makluman, alhamdulillah Ustaz Syahri pun bersama dengan kita pada malam ni. Okay, mungkin soalan Ustaz Syahri, Dr. Rai, adakah kaukaban itu bintang yang Dr. sebutkan tadi cahayanya twinkle dan nujuman itu sebaliknya cahayanya tetap? Jika begitu, nama saya pun ada dalam ni. Mengapa agaknya Nabi Yusuf melihat 11 kaukaban dan bukan nujuman? Apakah ada tadabbur dan lataif pada kaitan ikhwah Yusuf pada kaukaban itu, Ustaz? Okey, sebabkan slot ni adalah slot Dr. Rahana, kita minta untuk Dr. Rahana jawab yang bahagian yang pertama kata. Okey, Dr. Azrul ya, berkait dengan surah Yusuf ayat keempat ni. Okey, ada satu jugalah kajian di peringkat master telah buat ni tentang perbezaan kaukab dan juga nujum. An-najmu, al-kaukab itu adalah bintang. Saya melihatnya dari segi saya melihat ayat 4 dalam surah Yusuf ini adalah tentang bagaimana itu adalah menunjukkan adik-beradik Nabi Yusuf. Tetapi kalau kita nak faham sifat kaukaban itu sendiri, kita kena lihat beberapa ayat yang lain. Okay, dalam ayat yang lain kaukaban itu digandingkan dengan nur. Tidak seperti ayat nujum ataupun seperti cahaya seperti matahari itu. Jadi di situ sifat ada beberapa ayat menunjukkan sifat planet itu. Cuma bagi saya sepanjang kajian lah dan penyelidikan yang saya lakukan, kaukaban dengan nujum ini ataupun an-najmu ini tidak dibezakan dari sudut pandangan mufassir, kerana bagi saya mungkin ketika itu tiada perbezaan lah antara kaukaban dan juga nujum. Ini kerana ketika itu manusia melihat menggunakan mata kasar, macam saya sebut tadi lah kan, mata kasar. Jadi macam kita jugalah orang Melayu kan, bintang kejora, sedangkan planet Zuhrah itu, kejora itu adalah sebuah planet, bukannya bintang kan. Jadi saya nampak itu dari sudut istilah lah, tetapi bila kita nak bincang tentang kaukaban ini adakah planet ataupun bintang, kalau tanya saya, jika melihat kepada ayat-ayat yang lain bukan ayat dalam surah Yusuf ini, menunjukkan bahawa itu adalah planet, bukannya bintang. Cuma doktor, saya dari sudut bahasa lah kan, kalau kita lihat macam kaukab ni disebutkan sebagai syai'un la yudhi, yang tidak mengeluarkan cahaya. Adakah itu benar? Betul. Sebab planet tidak mengeluarkan cahaya dia sendiri. Kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan najmun hilang cahaya kan, wa izan nujumu tumisat, betul. Itu adalah proses yang mana tumisat itu, kalau lihat beberapa pandangan mufassir bahawa hilang cahaya itu semakin malap. Itulah proses di mana bintang tu nak mati, dia semakin lama semakin malap. Okey. Mungkin itu adalah jawapan doktor kata tadi kan, bila kaukab dia digandingkan dengan nur, betul? Betul. Maksudnya bila kaukab itu adalah tidak mengeluarkan cahaya, dia perlukan cahaya. Yeah. Mungkin kita boleh melihat bila dalam surah Yusuf itu menyebutkan kaukab bukan nujum, sama-sama kita fikirkan kenapa digunakan kaukab, maksudnya sesuatu yang tidak bercahaya, maka kita kena fikirkan bersama. Dan najmun itu adalah sesuatu yang bercahaya. Ini antara mungkin yang kita boleh bincangkan, boleh kita jadikan sebagai diskusi lah. Sekarang ini menarik doktor.
That's why kalau kita boleh duduk sekali kan bincang tentang isu-isu yang berkaitan dengan alam ini sangat-sangat menarik. Ya, betul. Banyak, Baik. sangat-sangat banyak. Baik. Doktor harap doktor sabar sebab soalan banyak sangat pada malam ni. Boleh satu tempat dekat untuk kita terangkan pada anak-anak. Okey. Kita ambil ayat ni lah, ayat tentang matahari bersinar dan bulan bercahaya. Itu simple, paling simple. Macam mana kita nak suruh anak-anak perhati. Kita contohlah kalau waktu siang kita ajak anak-anak kita pacak pen ke kayu ke kan depan rumah, tengok kalau benda tu bersinar dia akan menghasilkan bila kena suluh ada bayang-bayang kan. Cuba lihat bulan, cuba tengah waktu malam tunjuk dekat anak-anak, ada bayang tak? Tak ada kan. Jadi itu kita boleh, ataupun paling simple sekali saya buat dengan anak-anak saya adalah ambil lampu suluh, ambil bola kan. Okey, lampu suluh tu adalah matahari. So ambil bola ini, bola kecil sikit adalah bulan. Kemudian bola yang cari bola besar sikit adalah bumi. Okay, so belajar apa proses fenomena gerhana berlaku. Macam mana kan gerhana. Tengok bayang-bayang ni bayang-bayang bulan jatuh ke bumi, bulan tutup matahari, berlaku gerhana. So that simple things yang kita boleh ajak anak-anak kita. Baik. Soalan seterusnya, Muhammad Azrul, ni bukan saya. Okay. Adakah terdapat kaitan antara mana-mana bintang dengan pandemik yang kita alami menurut Universiti Islam? Silakan. Ini yang saya sebut tadi, bintang Suraya tadi tu. Ada tak silap saya ada video tahun lepas lagi dalam bulan dia kata bahawa bintang Suraya adalah tanda terbitnya bintang Suraya waktu fajar adalah terangkatnya COVID-19 Tapi saya nak bagi tahu bila kita ni memerhatikan alam, kita tahu ilmu falak, kita tahulah perkara ni tak betul sebab bintang sentiasa terbit dan terbenam, ada musim dia kan. Macam saya cakap, saya mencerap fajar tu dari kalau bulan 5, 6, 7 kita akan nampak plates tadi terbit waktu fajar. Okay. So itu adalah cycle. Okay, soalan seterusnya. Ustaz Syahri sekali lagi. Ustaz Syahri. Kenapa kalimah falak yang dipilih untuk astronomi? Kapal juga disebut. Ustaz, ni orang tanya, orang berilmu tanya kepada orang yang tidak berilmu. Kenapa agaknya falak? Falak yang dipilih untuk sebab dia bergerak. So kita cakap macam definisi yang saya sebut awal tadi, falak itu adalah ada yang sebut tentang orbit. Falak. Dan kullu fi falakin yasbahun itu bila kita lihat kenapa sebut seperti berenang kerana objek-objek samawi ni dia berputar dan mengelilingi terapung. Macam mana dia boleh terapung? Kerana ada graviti tu. Baik, lagi? Okay. Tak apa, doktor, kita ada sampai 10.30. InsyaAllah kita bagi ruang kepada penonton kita untuk tanyakan soalan. Kita bagi dia orang puas lah, insyaAllah. Okay. Next. Soalan seterusnya. Aurora borealis dengan aurora australis. Okey, aurora. Kena terangkan dulu kot, apa maksud borealis, apa maksud aurora? Ramai yang tak faham ni. Okey. Aurora ini borealis ni berlaku di kutub kerana matahari ni dia ada mengeluarkan jisim solar flare, solar partikel yang tinggi lah dan kadang-kala terhambur sampai dekat bumi tapi kita ni bernasib baik sebab kita duduk di duduk bumi ni, bumi yang sangat sempurna yang Allah jadikan ada atmosfera
yang melindungi kita, ada medan magnet ya. Jadi disebabkan ada partikel-partikel tadi, zarah-zarah yang tinggi tadi, matahari ni kalau dia aktif, dia akan menghamburkan macam saya sebut tadi lah, suar suria, dia akan hamburkan jisim-jisim yang partikel zarah bertenaga tinggi lah, yang mana dia akan sampai ke bumi. Jadi disebabkan kita medan magnet kita ni dia kuat di bahagian khatulistiwa, khatulistiwa dan sebahagiannya, tapi lemah di bahagian kutub. Jadi bila partikel-partikel ni bertemu dengan atmosfera kita di kutub utara dan juga kutub selatan, maka berlakunya aurora. Kau tengok aurora ni cantik, kadang-kadang dia warna hijau, warna biru, ikut kepada partikel komposisi kimia yang ada, yang partikel mana yang bertembung dengan atmosfera kita. Saya pun berharap satu hari nanti saya dapat pergilah ke Norway ataupun ke mana lagi yang ada aurora borealis, ataupun pergi dekat New Zealand untuk lihat aurora australis. Okey. Boleh tunaikan nanti Ustaz Zulkhairi sedang mendengar tu. Bintang yang kita nampak tu bintang yang 4 tahun lepas. Apakah maksudnya itu? Maaf kalau saya salah. Ya, betul. Macam sebenarnya, saya bagi contoh bintang ni maksudnya 4 tahun lepas tu dia adalah 4 tahun cahaya. Itu menunjukkan jarak antara kita dengan bintang tersebut. 500 tahun cahaya, light years tu. Okay, saya bagi contoh matahari. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Cahaya matahari yang sampai kepada kita adalah lewat 8 minit. Lewat 8 minit. Begitulah. Dia mengikut jarak kita. So samalah tadi kalau betul dia benda yang kita nampak tu, kalau kata bintang itu jarak dia dengan kita adalah 4 tahun cahaya, maknanya kita nampak. Inilah. Okey, seterusnya penulis buku penulis Muslim ada tak, Doktor? Nak sebut pasal astronomi Islam ya? Itulah. Saya lah tu tak tulis buku. Okay, betul, kurang buku yang ditulis oleh Muslim lah. Cuma buku-buku tentang falak ni banyak, tapi kalau bukannya yang berkaitan dengan bintang, planet semua, dia khusus ilmu falak banyak tentang hitungan waktu solat, secara umum waktu ilmu falak itu apa, ada banyak. Malaysia dengan Indonesia, buku Indonesia sangat banyak. Cuma di Malaysia ni adalah buku tentang tak silap saya Dr. Muhammad Rawi dia tulis tentang buku astronomi dan astrofotografi sebab dia suka ambil gambar-gambar yang berkaitan. Kemudian itu keluaran DBP. Itu buku yang bukan orang kata apa? Bukan akademik lah. Okey. Bahasa Arab ada Doktor? Kalau dalam bahasa Arab ada tak? Dalam bahasa Arab pun ada, tapi banyaknya buku yang saya ada dalam bahasa Arab tu macam buku ni lah, buku akademik lah. Tak banyak. Ada buku yang menarik tentang ilmu falak dan di kalangan orang Arab. Ada satu buku tu di Library Akademi Pengajian Islam UM lah. Bagus buku tu. Jadi di situlah saya faham bahawa tentang al-anwa' ataupun an-naw' yang ada disebut dalam hadis-hadis lah. Tentang memang masyarakat Arab ni memang sangat memerhatikan bintang dan alam inilah, kerana dia ada jadual musim dia sendiri, al-anwa' dia panggil kalender musim dia. Termasuklah bintang Suraya tadi salah satunya. Kalau kita lihat dalam Manazilul Qamar itu, Lunar Mansion itu adalah 28 sebut ada dalam mufassir ada sebut tentang 28 tempat bintang itu adalah bintang yang ada pada 28 hari. Kita kan berlatar hari dalam kalender hijri kita 29.5 hari kan. So
28 hari tu yang ada bintang yang berlatar belakang pada laluan bulan itu dipanggil lunar mansion ataupun manazilil qamar. Okey. Soalan seterusnya, Mufalak membantu kiraan hari sebulan dalam bulan Islam. Ya, betul. Okey, kalau yang ini saya nak minta ni lah, Tadabbur Center boleh tak tolong slide saya seterusnya tu. Saya ada prepare. Tak tolong. Okey, pergi kepada peredaran bulan. Lagi. Okey. Bumi bergerak mengelilingi matahari 365.26 hari lah. Tu 1 tahun Kemudian kita juga bumi berputar pada paksi 24 hari bersamaan dengan 1 hari. Bumi berputar pada paksinya dengan kecondongan 23.5 hari ini. Jadi apa yang akan terjadi? Okay, next. Okay, kita lihat penyusunan kalender Masihi itu adalah tempoh kita bumi mengelilingi matahari. Tempoh bumi berputar pada paksinya itu adalah berlakulah siang dan malam kita lah, 24 jam satu hari. Okey, kemudian next. Okey, apa berlaku kesan daripada pergerakan bumi mengelilingi matahari kepada ibadah umat Islam? Salah satunya takwim waktu solat kita lah. Waktu fajar, waktu zuhur, waktu isyak, maghrib asar, itu semua berlaku. Kita lihat tentang pergerakan matahari sehari-hari kita lah kita panggil pergerakan tu. Ada satu lagi kenapa kesan daripada pergerakan bumi mengelilingi matahari ni, apa yang kita nak buat adalah biasa kalau tengok 28 Mei ataupun 16 Julai, Jabatan-Jabatan Mufti akan bagi tahu buat hebahai. Ini adalah masa untuk kita menyemak arah kiblat kita. Mana ketika itu kita panggil istiwa azam, matahari berada tegak di atas Kaabah. Dan waktu itu di waktu Malaysia 5.28 petang, insyaAllah 16 Julai nanti kita akan boleh semak arah kiblat kita. Biasa nanti ada iklan daripada Jabatan-Jabatan Mufti. Next. Ini peredaran bulan dan manfaatnya kepada kita. Tempoh bulan beredar mengelilingi bumi adalah sebanyak 29.5 hari. Jadi tempoh bulan berputar pada paksinya adalah pada kadar yang sama dia beredar mengelilingi bumi. Sebab itu kita nampak bulan ni, kita akan nampak muka depan dia je. Muka belakang dia kita tak akan nampak. Kita akan menampak muka bulan yang sama. Kalau kita mencerap bulan, kita akan dapat mencerap. Kalau kat full moon tu, itu sajalah yang sama sahaja yang kita akan dapat lihat. Jadi apa yang terjadi? Di sinilah kita akan lihat bahawa kiraan bulan dalam Islam adalah kita akan simple things adalah kita berpuasa 29 atau 30 hari. Inilah kerana tempoh bulan beredar mengelilingi bumi adalah 29.5 hari. Itu jawapannya. Itu jadi daripada situ sebabkan kita kena tahu takwim hijri kita bukanlah tempoh di mana matahari, bulan dan bumi itu pada satu longitude yang sama, macam dalam rajah yang saya tunjuk ni, longitude yang sama itu istilahnya new moon. Tapi kita bukan ambil itu sebagai satu hari bulan kita, tetapi kita anak bulan itu adalah apabila kenampakan pertama bulan itu keluar daripada orbit dia dan nampak, kita sebagai pencerap nampak daripada bumi. Saya tunjukkan arah di mana bulan hijrah dikira bermula. Sebab itu kita kena tentang macam mana penentuan bulan Islam kita ini. Kemudian antaranya disebabkan bulan mengelilingi bumi itu berlakunya air pasang surut. Kita lihatlah kalau fasa new moon akan berlaku air pasang surut air pasang besar dan air pasang surut besar. Kemudian pada full moon air pasang surut besar juga. Kalau kita lihat yang lain tu dipanggil nip tides lah. Air pasang surut biasa kecil. Ini sangat penting biasanya nelayan dia mesti tahulah tentang
bila-bila berlaku nak mencandat sotong ke apa ke, kita kena tahulah ni pergerakan bulan. Itulah kegunaannya. Okay, salah satunya tentang bila kita kata pergerakan matahari, bumi dan bulan ini berlaku fenomena gerhana. Fenomena gerhana matahari dan juga fenomena gerhana bulan. Okay, ini satu lagi bukti bahawa bumi ini sfera. Bahawa gerhana bulan kalau bumi ni leper ataupun rata, bayang-bayang bumi yang jatuh kepada bulan tu mesti seperti piring. Tetapi apa yang kita nampak dia tutup sempurna. So ini penting yang kita bila ada fenomena baru ni kan, ada 26 Mei 26 Jun. Dah lupa dah. Okay, berlaku gerhana bulan yang mana boleh tengok, saya tak silap saya yang dapat lihat di Malaysia ni, dapat rakam penuh fasa-fasa gerhana itu oleh Jabatan Mufti Negeri Sabah. Boleh lihat dekat FB mereka bagaimana diorang buat live lah. So di situ kita dapat perhatikan kebesaran Allah di situ. Kemudian paling macam kalau kita kalau ada bahan tentang fenomena gerhana matahari ni, biasanya Jabatan Mufti ke, di peringkat planetarium ke, agensi angkasa negara ke, ada buat bahan. Saya memang nak galakkanlah kepada semua masyarakat kita, kita perhatikanlah gerhana ini kerana terutamanya gerhana matahari penuh sebab saya pernah alami satu gerhana matahari penuh yang mana perasaan kita tu lain akan berlaku sebab biasanya kita dapat lihat macam saya sebut dekat Dr. Azrul tadi bahawa bila kaji waktu subuh tu perubahan siang dan malam tu berlaku secara beransur-ansur tu. Tetapi bayangkan dalam tempoh beberapa minit berlaku bila berlaku gerhana matahari penuh tu hari siang tapi berlaku jadi gelap jadi malam. So dalam tempoh yang singkat di situ kita akan ada di luar tabi'i kita tu kita akan adalah dari segi psikologinya saya pun ada merasakan sesuatu lah. Jadi yang saya kesempatan satu gerhana matahari penuh dan satu gerhana matahari cincin pada 2019 lah. Penting kita lihat fenomena-fenomena ini tentang bukan kita macam kita sebagai orang Islam, kita akan lebih lagi lah mempercayai tentang kebesaran Allah dan inilah ayat-ayat benarlah ayat-ayat yang yang disebut dalam Al-Quran tu. Kemudian antara orang cakap dengan saya, kenapa kita kena pergi perhatikan gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kerana dia membantu kita untuk menyemak dan mengesahkan hitungan sistem takwim kita sebab daripada ijtimak tu kita akan menentukan parameter kenampakan anak bulan tadi. Jadi sangat penting kita kata panggil proses kita panggil apa ya Ustaz Dr. Azrul tentang bila kita eksperimen ni dalam bahasa Arab tajribah okey, pengujian kita tu pengujian kita selalu supaya hitungan sistem takwim kita adalah mapan sustainable. Itu sangat penting bagi saya. Kemudian ada satu lagi orang akan tanya saya kenapa dah ada kan kalender, kenapa pergi juga mencerap anak bulan setiap bulan kami di penyelidik di Universiti Malaya ni memang bermula daripada saya kira junior lah. Saya kira junior, sangat junior lah, saya memang sangat junior, tapi jika lihat Prof Datuk Muhammad Zamri buat kajian tentang kenampakan anak bulan ini sejak 20 tahun, sudah 20 tahun daripada tahun 2000 lagi. So Malaysia antara negara Islam yang mengumpulkan data-data kenampakan anak bulan jadi kita harus berbangga dengan pencapaian ahli-ahli falak kita di Malaysia ini. Yang perkara-perkara ini sangat penting untuk dibincangkan di peringkat international tentang sistem kalender hijri ini. Okay, ada soalan lagi Ustaz? Doktor?
Soalan banyak doktor, cuma saya rasa kita terpaksa hentikan pertanyaan soalan. Cuma saya bagi ruang kepada doktor untuk tutup perbincangan kita pada malam ini, kesimpulan kepada perbincangan. Saya nak pergi kepada next slide saya yang terakhir, dua terakhir itu, iaitu tentang yang sebelum ni. Okey, apa yang berlaku ya, bila saya tadi saya ajak orang semua tengok bintang, tengok perhatikanlah alam ini semua, tetapi kita kan, kita di Malaysia ini juga telah mengalami satu pencemaran yang kita panggil pencemaran cahaya. Cuba lihat cahaya yang di belakang dengan cahaya yang gambar yang ada menara ke, bukan menara ni, kita panggil apa ni menara elektrik ke telekom ke macam tu, daripada Fatin ini. Cuba lihat, ada warna macam aurora borealis tu, warna hijau-hijau tu sebenarnya adalah daripada lampu-lampu kita. So bila lampu ini sebenarnya nak menyuluh kita ni yang ada di bumi ni, patut kita suluh ke bawah, bukannya pancar ke langit. Disebabkan pencemaran cahaya inilah kita tak dapat tengok, kita risau sebab kita risau anak-anak kita nanti tak dapat lihat bintang-bintang di langit yang cantik itu. Apa itu Milky Way dapat tengok gambar je, tak dapat tengok dengan mata kasar. Dekat Kuala Lumpur, dekat Shah Alam, dekat Selangor ni, mana bintang-bintang yang dapat kita lihat? Sebab apa? Terlalu banyak lampu, pencemaran cahaya berlaku. Jadi saya harap nextnya, sebagai khulasahnya, penutupnya, apa yang ada di langit ini adalah untuk kita semua berfikir, untuk kita mengkaji, untuk kita renung hebatnya penciptaan Allah buat kita. Ada planet, ada galaksi, ada macam-macam. Tapi yang paling penting kita kena sayang alam yang Allah sediakan, bumi yang Allah sediakan kita pada kita, langit yang dihiasi bintang-bintang macam kita sebut dalam surah Qaf tadi. Allah dah beri langit yang cantik kepada kita. Kita kena hargai dengan kita kena menjaga. Jadi kita janganlah suluh lampu ke langit. Kita tak akan dapat lihat bintang-bintang di langit itu, dan tak dapat tengok galaksi Bima Sakti tu sekiranya kita terlalu banyak cahaya tadi dan berlaku pencemaran cahaya. Kalau lihat, kita biasanya kena pergi dekat macam saya sukalah kalau Kelantan, Terengganu, Pahang gelap dan saya suka sangat langit di Sabah. Sebab kalau saya pergi Sabah, saya suka sangat tengok langit dia sebab saya dapat mengira bintang-bintang di langit. Okey, itu buruk siapa, itu buruk siapa, semua sebab kurangnya pencemaran cahaya. Itu saja daripada saya, Ustaz Dr. Azrul. Ada satu lagi, saya tutup dengan tak silap saya surah Yusuf ayat 104 yang Allah sebut kenapa kamu kena perhatikan peristiwa yang berlaku di langit itu berulang-ulang. Kita kena lihat perkara kenapa berlaku fenomena gerhana itu berlaku berulang-ulang. Kenapa kena lihat anak bulan setiap bulan. Itu adalah satu, sebenarnya Allah sebut kita kena perhatikan terhadap fenomena ini, sebab fenomena inilah berlaku berulang-ulang supaya kita lihat kebesaran Allah itu sendiri. Yang mana saya tutup dengan langit ni adalah satu kitab yang terbentang luas untuk kita mengkaji dan memahaminya. Itu saja dari saya. Baik. Terima kasih doktor. Itulah kitab yang perlu kita lihat, yang perlu kita kaji, yang perlu kita terokai. Bukan sekadar dengan memandang dengan mata kepala, tapi perlu melihat dengan mata hati. Itulah Al-Quran yang berikan penjelasan kepada kita. Saya mewakili Tadabbur Center mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rehana yang sudi bersama dengan kita. Berdasarkan pertanyaan saya tadi, ramai yang telah memberikan cadangan tajuk-tajuk, mungkin kita akan pertimbangkan di peringkat Tadabbur Center, dan harap Dr. Rehana sudi bersama kami lagi nantilah. InsyaAllah. Saya kalau kalau insyaAllah demi ilmu falak ni, saya takkan menguzurkan diri. Baik. Yalah, sebab kita susah nak cari orang yang berada dalam ilmu falak ni. Jadi kita mungkin boleh sama-sama belajar. Kami juga nak belajar. Kita adakan perbincangan bagaimana mengaitkan Al-Quran
dengan apa nama ilmu falak ini. Okey, nah yang terakhir daripada Ustaz Syahri, sesi lepas kita bersama saintis Malaysia yang telah menyumbang kajian dunia pada madu lebah. Sesi kali ini Dr. Rai menyebutkan saintis Malaysia banyak sumbang pada kajian falak dunia. Malaysia tidak tinggalan rupa-rupanya dalam, ya betul. So kita doakan semoga anak-anak kita menjadi pelapis generasi yang melihat kepentingan ilmu ini. Tetapi itulah kena garapkan daripada sekarang. Sebab kalau kita tidak membawa anak-anak kita untuk melihat kepentingan ilmu ini, kita takut nanti tidak ada orang yang akan menjadi pewaris kepada ilmu yang sangat-sangat penting ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semua penonton yang sangat supporting bersama dengan saya pada malam ini dan juga Dr. Hana berikan komen-komen dan juga soalan-soalan yang kadang-kadang saya baca pun Masya Allah sangat membuka minda kita, terutamanya yang berkaitan dengan bintang dan juga alam semesta. Jadi, terima kasih semua, insyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jangan lupa untuk terus bersama dengan Tadabbur Center. Okay, komen, like dan juga share. Semoga ramai yang boleh mendapat manfaat kepada perbincangan kita pada malam ini. Sekali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Doktor. InsyaAllah